The whole system, from a hardware standpoint, has been designed to be a robotaxi since basically October 2016. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni saya nak sembang sikit tentang revolusi yang sedang berlaku ke dalam industri otomotif, di mana ramai antara kita masih lagi melihat revolusi yang sedang berlaku ni berpaksikan teknologi elektrik. Tetapi sebenarnya teknologi apa yang sedang berlaku adalah berpaksikan kepada teknologi kereta tanpa pemandu ataupun autonomous driving cars, di mana di sini kita melihat satu perubahan yang sangat besar yang akan berlaku. Kenapa saya cakap begitu? Kerana apa yang kita lihat sekarang ialah satu sistem pengangkutan yang tidak cekap, terutama sekali sistem pengangkutan persendirian. Kalau kita tengok sistem pengangkutan awam tu masih lagi hanya agak cekap lah, di mana kenderaan-kenderaan tu dikongsi beramai-ramai dan ini menghasilkan satu tahap penggunaan yang tinggi dan agak bagus. Tetapi di mana kita lihat kenderaan persendirian, kenderaan digunakan mungkin paling banyak pun sebanyak 3 hingga 5% daripada masa ianya kita own. Some experts kata kenderaan ni kita gunakan kurang daripada 1% daripada masa kita memilikinya. Sebagai contoh, kalau kita kira 24 jam 24 jam kalau kita menggunakan kenderaan tersebut 1 jam sehari, ini maksudnya 4% lah, lebih kurang 4 hingga 5% macam tu saja kadar penggunaannya. Dan kalau kita yang jenis kadang-kadang sehari 2 hari tak bawa kereta, dan maksudnya dia akan drop lagi banyak lah. Kalau ada 3-4 kereta, setengah kereta tu kita kadar penggunaan dia kurang daripada 1% pun. So ini satu sistem yang tidak cekap lah. Like typically the use of a car is about 10 to 12 hours a week. So most people will drive 1.5 to 2 hours a day, typically 10 to 12 hours a week of total driving. But if you have a car that can operate autonomously, then most likely you'd have that car operate for a third of the week or longer. Kita of course suka sistem ni kerana ia memberikan kita akses kepada satu mode pengangkutan at any time we want. It's as and we need it. Kita boleh masuk kereta, start engine, jalan pergi mana-mana kita nak pergi. Tak ada kekangan dari segi penggunaan, dari segi bila kita nak pakai dan ke mana kita nak pergi. So sekarang ni apa yang sedang banyak kerajaan tengah struggle ialah macam mana nak put in place better public transport lah. Because itu yang kita nampak sebagai dicadangkan lah sebagai salah satu penyelesaian untuk mengurangkan kadar penggunaan bahan api dan sebagainya. It is a good suggestion, tapi kita pun tahu bahawa pengangkutan awam ni hanya berfungsi dengan bagus di mana ada kepadatan penduduk yang tinggi. Kalau kepadatan penduduk tu tak tinggi dan sistem pengangkutan awam tu dia menjadi kurang cekap dan mungkin juga menghasilkan kerugian yang besar, dan ini tak boleh diteruskan lah, not sustainable. So satu jalan tengah lah perlu dicari. Salah satu option yang bagus ialah taksi lah, di mana taksi boleh membawa kita daripada point A ke point B bila-bila masa je kita nak, dengan masa menunggu mungkin beberapa minit saja. Cuma masalahnya taksi ni ianya mahal lah, dan ianya bukan sesuatu yang boleh mampu kita gunakan sepanjang hari ataupun setiap kali kita nak gunakan. Apa yang akan berlaku apabila adanya kereta pandu sendiri ni? Kalau awak tengok interview dengan pengasas Tesla, Elon Musk, dia kata apabila sahaja mereka berjaya menghasilkan kereta yang tidak memerlukan pemandu, dia tak akan jual kereta lagi dah. Dia tak akan jual kereta-kereta dia lagi dah. Ataupun kalau dia nak jual, dia akan jual kereta dia pada harga 3 atau 4 kali ganda lebih tinggi daripada harga yang dijual sekarang. We'll do Model 3, S3 and X as taxis, but
we made an important change to our leases. So if you lease a Model 3, you don't have the option of buying it at the end of the lease. We want them back. If you buy the car, you can keep it, but if you lease it, you have to give it back. 2 years from now, we make a car that has no steering wheels or pedals. And if we need to accelerate that time, we can always just delete parts, easy. You say, what is the net present value of a Robotaxi? Probably on the order of a couple $100,000. So buying a Model 3 is a good deal. But next year, for sure, we will have over 1 million Robotaxis on the road. The fleet wakes up with an over-the-air update. That's all it takes. And we expect that we're literally designing, we're designing the cars the same way that commercial semi-trucks are designed. Commercial semi-trucks are all designed for a 1 million mile life, and we're designing the cars for a 1 million mile life as well. Ini sebenarnya sudah pun nampak, sudah pun berlaku di mana kalau dulu masa awal-awal tu apabila mereka menawarkan FSD ataupun full self driving, harga untuk membeli modul full self driving, tak maksudnya software, pasal kereta semua dah ada FSD punya hardware untuk Tesla, tapi untuk membeli the full self driving software module mula-mula asalnya harga $7,000 kemudian naik kepada $8,000 baru-baru ni, dan selepas Elon melancarkan beta version untuk FSD. Ini sebenarnya belum ada lagi FSD yang beritawarkan selama ni ada autopilot. So itu berbeza. So FSD yang ditawarkan kali ini datang dengan harga $10,000 sejak daripada hari baru-baru ni lah. 2-3 hari lepas diumumkan dia kata naik selama naik sebanyak $2,000. So itu satu kenaikan 25%. Macam tu je dia naik 25%. Dan apabila kita tengok keupayaan yang ada dalam mode beta ni pun, kita dah rasa wow, pasal sistem tu sekarang dah boleh memandu dengan minimal gangguan daripada bantuan daripada pemandu, walaupun on jalan tanah lah, jalan grounds, kiranya grounds bukan highway lah, jalan biasa ni, jalan bandar, jalan kampung semua. Dan ianya tidak terhad, tidak ada geographical restriction macam setengah-setengah sistem lain yang digunakan oleh Google untuk Waymo dan sebagainya. Dia orang ada limitation pasal dia menggunakan LiDAR. Jadi dia kena map dulu tempat tu secara G2, lepas tu baru dia berani nak bawa kereta dia. Tapi disebabkan Tesla mengambil approach visual, purely visual, dia memang cakap walaupun orang lain kata tak betul cara dia, tapi dia kata ya betul, in the future it's only going to be visual. Dan ada banyak betul kata dia, pasal kita memandu menggunakan visual je. Apa yang kita perlukan ialah sepasang mata. Kalau ada satu aja mata mungkin susah, tapi pasal kita ada sepasang mata dan kita punya brain is so precise that dia boleh detect the stereoscopic difference in the view between left and right, dan dia boleh tahu jarak. Dan kita bukan saja jarak, tapi kita boleh mata kita ataupun otak kita boleh mengesan rate of approach, so berapa laju satu objek tu datang kepada kita. Dan ini yang membolehkan kita, kalau kata kita main game ke apa, kita nak mengelak ke apa kan, so kita mandu samalah. So sistem Tesla tu bila dia dah ada nanti, dia akan tidak memerlukan pemandu. Dan Elon Musk kata dia nak buat robotaxi lah, maksudnya taksi tanpa pemandu lah. Dan di situlah di mana dia akan buat duit, pasal kereta tu akan jalan 24 jam. Bukan saya kata apa, cuma maksudnya bila kereta tu jalan 24 jam, kecekapan penggunaan tu tinggi, daripada 3 hingga 5%, dia dah menjadi tak tahu dah berapa, 70-80% ke, di mana dia boleh menggunakan kereta dia betul-betul lanyak kereta tu lah sepanjang hari. Selain daripada tu, this is the next step. The robotaxi tu kita tengok kan, kita fikirkan ianya untuk kita lah, orang aja kan. Tapi kalau awak bayangkan katalah satu sistem yang canggih boleh dibangunkan, di mana robotaxi tersebut dia akan ada masa-masa dia di mana dia menjadi product delivery punya transport. So sebagai contoh, kita boleh panggil dia untuk hantar barang-barang. So kita boleh pilih lah, untuk besar ke kecil ke. Untuk barang besar mungkin kita panggil yang besar sikit, yang kecil tu kalau kendaraan yang kecil sikit lah. Dan kenderaan ni dia boleh jadi pengangkutan untuk orang dan juga barang-barangan. Dia jadi model yang mereka tengok ni sebenarnya ialah model yang ada pada diri kita juga. Again, sistem saliran darah. Kita
kita punya circulation system ni cukup canggih di mana benda yang sama membawa masuk oksigen, keluarkan balik karbon dioksida, bawa masuk makanan, bahan api, dan keluarkan balik bahan kumbahan. Jadi the same line goes in and out. It's the same benda yang ada dalam tu, it's the same plasma, platelet, whatever yang ada dalam tu, hemoglobin apa semua, itu benda tu juga yang pergi, dia masuk, dia bawa satu benda, keluar dia bawa benda yang lain. So it's like benda itulah yang satu benda yang boleh digunakan sebagai pelbagai fungsi. Dan apabila dah boleh hasilkan kenderaan tanpa pemandu ni, kenderaan tanpa pemandu ni pasal kalau kita dah bukan memilikinya, kita boleh pilih, kita dah tak kisah sangatlah rupa dia janji kita bawa, kita pergi daripada point A ke point B. That's why bila kita naik kereta api, kita ataupun kita naik bas, kita tak kisah sangat kursi dia tu, rupa dia ke bentuk macam mana ke apa, pasal kita duduk dan kita sibuk dengan benda-benda kita, hal kita lah, pasal kita tak pergi tengok jalan kan. Kita borak ke, kita sembang ke, kita makan ke dalam kereta api, ada kita duduk, kita fikir, oh cantik pattern kursi dia apa tak kan, kita tak kisah pun. Jadi jalan on time, harga patutan kita tak kisah. So sama. So bila nanti mungkin mereka akan reka bentukkan satu kenderaan yang pelbagai guna lah, betul-betul multi-purpose vehicle yang boleh bawa orang dan barang-barangan, dan yang boleh bertukar. Kursi tu boleh berlipat ke tepi ke, dan boleh ataupun dia boleh masukkan modul barangan, letak modul barang-barang, dalam tu ada lockable locker ke kan. Kan bila kita sampai, kita punch kita punya number, buka pintu tu, buka barang kita boleh ambil dan tutup balik, dan kita boleh jalan. So ini yang akan berlaku di masa depan sebenarnya, yang kita nampak ramai orang sedang berasa tak maulah benda ni berlaku kerana macam it restricts our freedom lah, atau kebebasan kita untuk bergerak. Tapi pada saya, kalau kita boleh panggil kenderaan tu dan dia datang dalam masa kurang daripada 5 minit, then it's fine, because kalau kita pun nak keluar rumah pun, sementara kita dah start enjin, nak tunggu semua orang masuk kereta pun kadang-kadang makan 5-10 minit lah. Jadi tak ada hal pun sebenarnya kalau 5 minit tu semua orang dah siap, kita telefon, benda tu datang, dan kita boleh naik, dan anytime dia ikut keperluan kita. Kalau untuk besar, untuk ramai orang, kenderaan besar, untuk seorang, kenderaan kecil. Dan ini saya rasa tak dapat dielakkan, ia akan berlaku, dan ya, and that's the future. Di mana syarikat-syarikat kereta ni, saya dah sembang ni banyak kali dah dengan syarikat-syarikat kereta pun, dan one of the earliest yang kata ya, dia nampak benda ni akan berlaku mula-mula di sektor pengangkutan komersial lah. Sebenarnya orang daripada Isuzu boleh sembang, kita ya, dia nampak benda tu akan berlaku, dan mereka pun sedang memikirkan macam mana lah. Terus sekarang kita tengok beberapa syarikat sudah mula menghasilkan truck autonomous. Jadi truck autonomous ni agaknya lebih lebih mudah untuk dijual, kerana ini dijual kepada syarikat yang dia boleh buat dia punya costing, di mana dia work on efficiency and costing. So bila kita tengok macam tu, memang iyalah, dia tak ada beli on emotional basis. Kita beli kereta on emotional basis, nanti orang bentuk lah, colour lah itu ini, dan kita lupa nak kira dia punya, ataupun kita tak nak kira dia punya efficiency, return on investment. Itu tak, doesn't make, we don't care about that. Bila kita beli, kalau if you really care about that, then we all would just buy a segment B car, sedan, or a segment A hatchback. Pasal that's all that we really need. Bukan want, kita perlukan ataupun kita mahukan. So sebab kita ada kereta segmen C, D, E besar-besar semua tu, because itu adalah kita punya keinginan lah, bukan kita punya keperluan. The cost of ride sharing is, according to Uber and Lyft, is $2 to $3 a mile. The cost to run a robo-taxi, we think, less than 18 cents a mile, and dropping. Like this would be current. This is current cost. Future costs will be lower. So tu dia katakan hari ni, transformation ni akan datang dalam masa tidak lama lagi. Masa kita tengok sekarang, majalah Motor Trend kat US buat uji kaji, consumer report, buat kajian tentang sistem self-driving ataupun autopilot yang paling bagus sekali. Dan sekarang dah ada ujian macam tu. So kalau 5 tahun kita tak terfikir kita akan buat ujian macam tu, dan saya nampak dalam masa 3 hingga 5 tahun lagi, saya juga akan melakukan benda yang begitulah. Bila kita akan berbincang tentang dia punya algorithm, behavior of the system, yang mana berasa lebih natural, lebih selesa, dan yang mana rasa macam artificial dan tidak selesa dan menakutkan mungkin. So di situ kita rasa ini adalah satu perubahan yang sedang berlaku.
dan kita harap ini akan berlaku dengan elok lah dan tidak ada menyebabkan banyak lagi masalah. Inevitable, benda-benda yang repetitif, control, selalunya machine can do it better lah. Once they get the visual, the intelligence correct, macam mana dia punya spatial awareness dia correct, it should not be a problem. Well, saya tahu ramai akan tak setuju, so apa-apa komen tulis kat bawah. Kalau suka ke tak suka, telah bagi thumbs up. Kalau ada kontroversi ke, awak setuju ke, nak kongsi kawan-kawan, telah kongsikan. Yang tak subscribe, terima kasih. Tekan butang bell. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Pemerintah Malaysia, pemerintah yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.